Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari bulan 3. Kami ingin mempersembahkan tentang tarian tradisional. Enjoy! Berdasarkan Wikipedia, tarian tradisional merupakan sejenis seni gerak yang mengandungi gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur keindahan. Tarian dapat dipersembahkan melalui gerakan tangan, kaki, badan, mata dan anggota badan yang lain. Seni tari adalah pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. Pakaian yang dipakai oleh penari semasa membuat persembahan di hadapan penonton. Kostum tarian mungkin direka khas untuk digunakan dalam karya tarian tertentu atau mungkin mempunyai reka bentuk tradisional seperti yang digunakan dalam beberapa upacara dan tarian rakyat. Lazimnya, pakaian tarian direka untuk mengharmonikan tarian dan tidak menghalang pergerakan penari. Kostum mungkin direka untuk mendedahkan atau meningkatkan gaya tarian atau untuk menyerlahkan visi artistik koreografer atau untuk menarik perhatian penonton, serta boleh menjadi gabungan sebab-sebab ini. Sesuatu kostum mungkin menggambarkan atau berkaitan dengan beberapa ciri, gaya atau tema tarian. Ia mungkin buat longgar atau mungkin bersesuaian bentuk untuk menekankan bentuk badan penari. Antara tujuan tarian tradisional dipersembahkan adalah sebagai pertunjukan, tarian upacara, hiburan serta bentuk pergaulan dan kesenian. Irama dan tarian berkait rapat sesama satu lain sepanjang sejarah dan amalan. Selain itu, irama muzik memerlukan dua elemen utama. Pertama, nadi yang berulang-ulang yang menetapkan tempo dan yang kedua, corak aksen dan rehat yang mewujudkan watak meter atau corak irama asas. Tarian Zapin. Zapin ke? Zapin. Tarian Zapin. Tarian Zapin. Tarian Zapin. Tarian Zapin. Tarian Zapin merupakan sejenis tarian rakyat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kepulauan Nusantara Rantau Asia Tenggara, terutamanya di negara-negara Indonesia. Tarian ini sering dilakukan dengan iringan muzik digubah khas. Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab dan dikatakan berasal dari Yaman melalui para pedagang asal Arab. Ia mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya lalu berpincang melalui sifat. Ia dipersembahkan iaitu Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin mementingkan pergerakan berkumpulan dan bukannya usaha individu. Pergerakan yang ada dalam tarian ini adakala menerapkan peniruan daripada alam sekeliling maupun daripada langkah beribadah. Pada awalnya, tarian ini khusus dimainkan oleh kaum lelaki sahaja kerana ada tujuan keagamaan. Namun, lama-kelamaan menjadi bentuk hiburan tradisional yang membolehkan kaum wanita turut serta di mana dua-dua kaum menari dalam kelompok berasingan. Antara peralatan muzik yang mengiringi tarian Zapin adalah gambus, rebana, gendang, rebab dan marakas. Biola tidak tergolong sebagai sejenis alat muzik tarian Zapin, namun terdapat anggapan salah dalam kalangan rakyat. Ini disebabkan muzik yang dihasilkan rebab mempunyai persamaan dengan gesekan biola. Penari wanita memakai baju kurung, kebaya kurung dan selendang. Sanggur dan bunga-bungaan pula sering dipakaikan di kepala sebagai perhiasan. Penari lelaki pula berbaju Melayu sama ada dengan gaya cekak musang atau gaya teluk belanga dan songkok di kepala. Tarian Sumazau. Tarian Sumazau. Tarian Sumazau. Tarian Sumazau. Tarian Sumazau. Tarian Sumazau merupakan sejenis tarian tradisi rakyat Sabah yang amat terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia. Ia merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada Tadau Keamatan atau pada perayaan selain Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian yang dirayakan di negeri Sabah pada setiap bulan Mei. Tarian Sumazau dalam bahasa Kadazan dan Sumayau dalam bahasa Dusun. Sumayau dalam bahasa Dusun bermaksud menari, dapat dikaitkan dengan perkataan min sayau, bermaksud melompat-lompat.
Jumlah penari tidak ditetapkan, tetapi mestilah berpasangan. Lebih ramai, lebih meriah. Tarian Sumazau atau Sumayau berbeza-beza mengikut etnik. Paluan gong juga berbeza mengikut etnik. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti tarian Sumazau yang ditarikkan untuk mengucapkan kesyukuran mengikut daerah dan desa. Tarian ini ditarikkan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung mengikut alunan rentak yang dimainkan dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Pasangan penari lelaki dan wanita menari berhadapan dan mereka menggerak-gerakkan kaki dengan langkah kecil sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Bergantung dari mana sukun kaum Kadazan Dusun ini berasal, ketika menari tangan didepakkan keluar seolah-olah sedang terbang tetapi dihinjutkan pergelangan tangan. Situasi ini juga boleh berbeza-beza mengikut daerah. Kadang-kala ketika penari boleh setakat menghayun-hayun atau melimbah-limbah tangan. Pada masa sekarang, tarian Sumazau ditarikan pada setiap majlis dan keramaian menyambut hari keramaian. Namun, tujuan asal tarian ini untuk menyambut kedatangan Bambazon. Maksudnya semangat padi yang biasa dilakukan pada selepas menuai padi. Penari-penari Sumazau yang terdiri daripada kaum lelaki dan perempuan biasanya memakai pakaian serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak menarik menggunakan benang berwarna emas. Penari perempuan dihiasi dengan selendang serta tali pinggang atau hinogot yang diperbuat daripada duit shilling perak atau trade dollars dan set takung yang diperbuat daripada tembaga. Penari lelaki biasanya akan memakai tanjak di samping pakaian serba hitam serta menyangkutkan di pinggang dan silet kering sebagai pengganti padi. Kini, tarian Sumazau ditarikan dalam banyak majlis keramaian seperti majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis kerayaan, menyambut ketibaan orang-orang kenamaan, di mana ia turut juga ditarikan oleh semua yang hadir dengan tidak mengira suku kaum dan peringkat umur, bagi memeriahkan majlis tersebut tanpa memakai pakaian tradisional hitam. Hai semua, nama saya Karina. Korang pernah terfikir tak, apa sebenarnya kepentingan warisan budaya ni? Dengar ni, saya nak cerita. Pertama, warisan ni macam identiti negara. Ia dapat membezakan negara kita dengan negara orang lain. Macam personality jugalah, kalau kita terikut je dengan orang tu, macam mana nak bezakan kita dengan orang tu kan? Selain itu, warisan juga boleh merancakkan industri pelancongan di negara kita. Mestilah ramai pelancong tertarik dengan keunikan adat dan warisan kita. Sekaligus, ia menyebabkan ekonomi negara kita meningkat. Tetapi, bukan senang nak jaga. Ramai rakyat kita terikut-ikut budaya barat. Kalau pemikiran anda begitu, anda salah. Kita boleh menjadikan trend supaya lebih diingati dalam golongan remaja. Contoh seperti Melayu Klasik Poetic Race. Tapi kena usaha lebih sikit lah, bukan senang nak tarik perhatian rakyat ni. Tak apalah, asalkan dah ada idea. Disebabkan itulah kita perlu menjaga warisan budaya kita ni. Kan banyak kepentingannya. Itu saja perkongsian saya. Bye.